Salam sejahtera. Okey, cikgu akan teruskan tajuk hari ini iaitu bagaimana kita menggunakan teori pelanggaran untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, dalam sukatan kamu, kita ada 4 faktor ya yang akan mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, 4 faktor ini memanglah soalan-soalan yang sangat-sangat popular dalam SPM. So, macam mana kamu nak hafal? Dia sangat-sangat senang saja. Kita guna KSSM. Sukatan KSSM. K, kepekatan. S, saiz bahan tindak balas. Ini mesti rujuk kepada pepejar. Kemudian suhu, ya, suhu bahan tindak balas. Yang akhir sekali adalah mangkin. So, kamu akan dapati ya, semua soalan SPM mesti fokus kepada 4 faktor ini. Ya, semua. Tiap-tiap satu soalan, dia adalah bermula dengan bagaimana kamu tentukan faktor dia. So, yang faktor itu memanglah datang daripada 4 ini, iaitu KSSM. Kepekatan, saiz bahan tindak balas, suhu, dan mangkin. Okey, ini adalah setup untuk tindak balas yang berlaku, ya. Di mana kita akan kutip kes dengan terlangkupkan satu burette macam ini ya. Burette ini terlangkupkan, so kita dapat kutip kes karbon dioksida, ya. So lepas itu kita akan plot graf isi batu gas karbon dioksida melawan masa. So di sini kita akan ubah ya faktor itu. Faktor itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, apabila kita kaji saiz, kita akan guna saiz yang berlainan. Saiz besar dan saiz kecil. Tetapi jisimnya mesti sama. Okey, contohnya yang besar ini kamu timbang 1 gram, yang kecil ini maksudnya sama juga kamu mesti timbang 1 gram. Okey, faktor-faktor yang lain. Isi batu, kepekatan asid hidroklorik, ya, semua itu mesti kekal sama. So ingat ya, setiap satu soalan, pemboleh ubah yang dimanipulasikan itu hanya ada satu. Soalan itu dia tak boleh tanya 2 faktor dalam satu soalan. Okay, so ini radas ini ya. Okay, is kaedah penyesaran air ke bawah. Sebab gelembung-gelembung gas ini akan sesar air ke bawah. Kita catat berapa isi batu gas yang ada di sini. So, maksudnya semua tindak balas yang melibatkan pembebasan gas ya, kita akan set up radas macam ini. Kita akan pasangkan radas seperti ini ya. Okey. Okey, kita lihat. Ya, tadi cikgu kata soalan dia macam ni tau. Nanti kita akan lihat soalannya the next lesson lah. Okey, di sini nampak tak? Isi batu asid dengan kepekatannya mesti sama sebab ini akan menghasilkan bilangan mol. Ya. Kemudian kita lihat 2 gram ya ketoran kalsium karbonik 2 gram sepihan kecil. Maksudnya sama tau. Dia punya jisim mesti sama. So kita dapati apabila kita jadikan kecil ya, bila kita kecilkan saiz itu, kadar tindak balasnya adalah lebih tinggi. Contohnya sama juga dalam kehidupan harian, ya, emak kamu dia memasakkan ubi, ya, masakkan daging, dia akan potongkannya dalam kepingan yang lebih kecil. Mengapa ya? Sama konsep dia. So, kita dapati ketulan yang kecil itu dia akan panas dengan akan dapat dimasak dalam tempoh yang lebih singkat.
So, kita lihat masa ya. Jika masa lebih singkat, maksudnya kadar tindak balas adalah lebih tinggi. So, kita lihat dari segi teori pelanggaran. Macam mana dia guna teori itu untuk menjelaskan ini? Sebab dalam kehidupan harian kita ikut pengalaman saja kan. Okay, now kita lihat ya dari segi teori pelanggaran. Sebelum itu, bila kita nak jawab soalan untuk saiz, kita akan buktikannya dengan jumlah luas permukaan. Ya, jumlah luas permukaan ini is kata kunci. Maksudnya kalau you bagi saya jawapan luas permukaan, jumlah permukaan, semua akan dapat markah kosong. Dia mesti dalam ayat jumlah luas permukaan. Okey, lihat ya. Ini ketulan besar. 2 cm, 2 cm. Apabila cikgu kecilkannya jadi 1 cm, ya, cikgu cut di sini, center sini, and then center sini kan. Cikgu akan dapat 8 ketulan yang sama. Ya, maksudnya jisimnya sama. 8 ketulan kecil. Daripada satu ketulan yang besar macam ni, bila saya potong jadi 1 cm, 1 cm, cikgu akan dapat 8 ketulan kecil. 8 ya. Okay, so now, ini permukaan. Ya, permukaan ini adalah terdedah kepada pelanggaran asid. Ini ialah kita secara kita imagine saja, kita imagine. So, nah ini permukaan ini. Maksudnya teori pelanggaran ini, kalau zara-zara ini pelanggar dengan lebih kerap di sini, maksudnya kadar tindak balas itu adalah lebih tinggi. So kita buat calculation. Satu muka ini, ya kamu lihat ya, satu muka ini panjang darab lebar iaitu 2 times 2. So 4 lah. So satu ketulan ini ada 6 muka. So dia taruh 4. Ya, so 4 times 6, 24. 24 cm persegi. Okay. Tapi kita lihat di sini ya, ini untuk ketulan kecil. Ya, satu muka ini dia ialah 1 sebab cikgu sudah potongkannya kepada ketulan yang kecil kan. Dia 1. Okay, 1 darab 1. So dia ada 6 muka. Sama dengan ini, dia ada 6 muka. So 6 lah. Tapi cikgu ada 8 ketulan kecil. So, saya darab dengan 8. So, cikgu dapat 48. So, kesimpulannya, keyword dalam SPM, jika dia berkaitan dengan saiz, kita mesti sertai dengan jumlah luas permukaan. Apabila saiz bahan itu kecil, jumlah luas permukaannya adalah lebih besar. Jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran zara-zara yang lain adalah lebih besar. Ini sangat-sangat senang untuk faham jika kita tunjuk calculation macam ini. Bila you potong dia lebih kecil, jumlah luas permukaan yang terdedah untuk pelanggaran itu akan menjadi lebih besar. Lebih besar. So, kita lihat. Ini ayat dia. Ini ketulan besar. So, kalau dia tanya mana satu kadarnya adalah paling tinggi, ini kadarnya paling tinggi. Saiz makin kecil, jumlah luas permukaan adalah lebih besar. You tak payah sebut tadi itu. You tak payah tunjuk calculation itu. Ya, this is the keyword. Ini adalah sebab. Kamu dapati apabila kita nak jawab dengan teori pelanggaran, kita hanya ubah sebab saja. Ayat 2, 3, 4 ini adalah sama. Ya, point 2, point 3, point 4 itu adalah sama. Okay? Dia mesti selepas sebab, tak kisah dia faktor apa. Suhu, kepekatan, ya, saiz, dia mesti guna ayat yang sama. Ya, fakta yang sama. Frekuensi pelanggaran antara zara-zara bahan tindak balas bertambah.
So, berikutan dengan frekuensi pelanggaran perkesan. Antara zarah-zarah juga bertambah. Okey, cikgu tadi cikgu sudah pesan apabila kamu nak jawab SPM ataupun you nak study, you nak masukkan semua ni dalam otak kamu, senang saja. Kamu hanya fahamkan sebab. Sebab hanya sebab saja dia berubah. Yang lain ni, dia akan jadi sama. Point 2, point 3, point 4, setiap kali dia repeated. Tak kisah apa faktor pun. Okey, kita tunjuk cikgu tunjuk. Kita teruskan dengan faktor yang lain. Okey, ini faktor kepekatan. Kita lihat kepekatan. Asid dengan natrium thiosulfat ini kan, sebab you all tak ada buat persamaan ini. Bukan, you tak ada buat eksperimen ini. So, kalau ada peluang kita buat eksperimen ini, kamu dapati natrium thiosulfat ini adalah khas untuk bab ini. Ya, adalah khas tindak balas ataupun soalan yang khas untuk kadar tindak balas. Tapi tak apa. Dia boleh ganti dengan bahan yang lain. Yang penting kamu boleh kena pasti ini. Kalau ini 0.1 mol per TM3 adalah unit untuk kepekatan. Kamu tengok unit ya. So ini adalah 0.2 mol per TM3. Maksudnya eksperimen 1 dengan eksperimen 2 ini dia guna kepekatan yang berbeza. Di mana kepekatan yang lebih besar ini, nilai yang lebih besar ini bermaksud kepekatannya adalah lebih tinggi. Kepekatannya adalah lebih tinggi. Okey, so lihat gambar aja yang cikgu lukis, you pun nampak lah. Apabila kepekatan dia bertambah, zarah-zarah bahan tindak balasnya juga bertambah. So, kalau dia bertambah macam ni, maksudnya kekerapan untuk pelanggar adalah lebih tinggi. So, kalau lebih tinggi, maksudnya kadar adalah lebih tinggi. Okay, so dia sangat-sangat, kita kata reasonable. So, and then dia berkaitan dengan kehidupan harian kita. Memang apa yang kita gunakan, aplikasikan dalam kehidupan harian, semua dia adalah match dengan teori pelanggaran. Okay? Nah, ini dia. Cikgu akan, kita hanya ubah ayat di depan saja. Number 1 ini yang cikgu tulis sebagai sebab. Ya, every time you have to terangkan, sebab soalan dia akan terangkan bagaimana kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas dengan teori pelanggaran. Ini ialah soalan SPM. You akan mula dengan sebab. Okay? Jika kepekatan tinggi, bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Yang cikgu highlight ini, of course, is the kata kunci. Bilangan, you tak boleh guna ayat kita. Bilangan zarah bertambah. Kita kena tulis bilangan zarah per unit isi padu. Maksudnya, isi padunya adalah sama. Ya, isi padu. Tak kisah you buat set 1 ataupun set 2. Ya, isi padunya adalah sama. So, dia bertambah ya. Bertambah maksudnya frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah bahan tindak balas akan bertambah. Okey, seterusnya frekuensi pelanggaran perkesan antara zarah-zarah bahan tindak balas juga bertambah. So, finally kita boleh buat keputusan ataupun kesimpulan kadar tindak balas adalah lebih tinggi. So, cikgu memperkenalkan teori dulu. Ya, teori ini selepas you tengok video ini, kamu rujuk kepada modul yang cikgu buat itu, page 64 to 66. Okey, itu memang cikgu bagi ikut apa yang kita akan nilaikan dalam SPM. Itu cara dia. Dia ada set 1, set 2. Ya, you baca. So, cikgu akan, ada bagi jawapan macam mana you nak bandingkan dengan keyword yang betul. Apabila you bandingkan 2 set itu, dia mesti ada perkataan lebih. Ya, lebih.
Ya, so kamu baca ya, actually 64 sehingga 66 memang ikut bagaimana kita nak dapat markah untuk SPM. Ya. Ini dia suhu. Ya, suhu. Suhu sangat-sangat senang. Dalam soalan dia mesti ada bagi tahu kamu, okay, eksperimen scan. Nampak tak? Scan ini, set 1, set 2 ini, semua pemboleh ubahnya adalah sama. Tengok. Isi batu, kepekatan. Isi batu, kepekatan untuk bahan tindak balas adalah sama. Cuma kita ubah suhu saja. Ini 30. Ya, 30. Ini adalah 50. Okey, kita memang tahu. Common sense kita pun sudah tahu. Jika suhu tinggi, ya, zarah-zarah bahan tindak balas dia akan bergerak dengan lebih laju kerana dia dapat tenaga kinetik yang lebih tinggi. Betul tak? Lebih banyak. So, what happen? Dia bergerak dengan lebih tinggi, lebih laju. Kepalangkarian. Sorry, saya guna perkataan yang salah. Cikgu mesti guna frekuensi. Frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah akan bertambah. Okey, lihat cikgu sudah bagi tahu ya. Tengok, kita hanya ubah point 1 sahaja, iaitu sebab. Okey, means okey, sampai sini. Kalau saiz, kita guna jumlah luas permukaan. Kalau kepekatan, kita guna bilangan zarah per unit isi padu. Kalau suhu, kita guna zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat, lebih laju, lebih pantas. Okey? Kemudian point 2, point 3, point 4 adalah sama. Untuk ketiga-tiga faktor di depan sini. Ini dia, air panas. Air panas mesti cepat. Buat apa pun cepat. Nak basuh kain yang kotor pun cepat. Kalau you guna air yang air suam, air panas. Ya, okay. Kita teruskan. Ini dia. Cikgu ambil contoh ini juga. Ini pun satu eksperimen yang hanya ada dalam bab ini, yang khas untuk kajian mangkin, iaitu kita guna hidrogen peroksida. Ya, mula-mula hidrogen peroksida ini dia kalau you biarkan dia pada suhu bilik ya, dia sendiri akan terurai menjadi air dan oksigen. Nampak tak oksigen? So, tindak balas yang boleh membebaskan gas, cikgu kata kita akan set up macam ini. Kita akan set up macam ni. Okay? So, kita akan kumpulkan gas. Ya. Kemudian kita akan lukiskan gambar graf isi batu gas melawan masa. Okay. So, yang penting sekali ialah yang hidrogen peroksida ini kita akan guna mangkan 4 oksida. Mangkan 4 maksudnya dia adalah Mn. Sorry ya. 4 mean 4 positif. Oksida 2 negatif. So, formulanya MnO2. Cikgu boleh share dengan kamu semua. Kamu ingatlah. Untuk mangkin ini, apabila kita nak tulis persamaan kimia, mungkin kita tak ada tulis di dalam ya. Sometimes dia tulis di sini saja. Kita faham yang dia tulis di sini maksudnya mangkin. Mungkin dia ada satu sifat istimewa tau. Dia tak bertindak balas dengan bahan ini. Tetapi dia boleh mempercepatkan tindak balas itu. So maksudnya akhir kita selepas tindak balas itu ya, kita akan dapat balik bahan ini. Kalau you guna 2 gram, selepas tindak balas kamu akan dapat balik 2 gram juga. And then lagi satu, mungkin ini kita kata dia adalah khusus. Khusus maksudnya, yang mangkan 4 oksida ini kan, dia hanya akan berfungsi sebagai mangkin untuk tindak balas ini sahaja. Kalau you ambil asid hidroklorik tindak balas dengan zinc kan,
you tambahkan makan 4 oksida ke dalam, dia memang tidak boleh mempercepatkan tindak balas itu. Itu dia ya. Actually mungkin kamu ada study dalam jadual berkala ya, unsur-unsur peralihan. Okey, tak apa, nanti kita akan buat ulang kaji semua inilah selepas ini. Okey, mungkin cikgu patah balik ya. Mungkin tadi cikgu ada pesan, sewaktu cikgu berikan video dalam teori pelanggaran, ya kita tahu ya, semua zara-zara bahan tindak balas ini, dia mesti ada tenaga yang sama ataupun melebihi tenaga pengaktifan. So, yang ini kita panggil dia sebagai tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan dalam exam, macam mana kita kena pasti? Ya, sangat senang ya. Kamu lihat sini. Aras bahan tindak balas ini sampai ke puncak sini. Ya, sampai ke puncak sini adalah tenaga pengaktifan. Ya, iaitu tenaga minimum untuk memulakan sesuatu tindak balas. Okey. Ingat cikgu kata, tenaga pengaktifan ini hanya guna untuk makin saja. Maksudnya yang awal-awal 3 itu suhu lah, kepekatan lah, saiz lah, langsung tak sentuh tenaga pengaktifan. Ya, so tenaga pengaktifan ini ya, dia hanya untuk makin. Sebab makin dia boleh menyediakan satu lintasan alternatif. Kita panggil ini lintasan alternatif yang mempunyai tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Lebih rendah. So, kalau ini jadi lebih rendah, maksudnya lebih banyak bahan tindak balas akan tukar menjadi hasil tindak balas. Betul tak? So, secara tidak langsung, kita boleh buat rumusan kadar itu adalah lebih tinggi. Okey ya. Okey, biasanya kita tak payah tulis ayat-ayat yang panjang. Nanti cikgu tunjuk ya, kita hanya guna ayat yang simple saja. Okey, ini dia ya. Cikgu ambil satu analogi ya. So, we relax. We study in relax. So, kamu lihat. You imagine yang bahan tindak balas ini adalah calon SPM pelajar 5A1. Tapi tahun ini ada 25 lah. Ini adalah tahun lepas punya. So, untuk kamu masuk ke universiti, ya, kita dapati minimum kena skor 6A. So, means yang dapat masuk maybe tak ramai. Maybe 10 orang macam tu. Sebab dia punya syarat minimum ialah 6A. So, kita ibaratkan ini sebagai tenaga pengaktifan. Tapi tahun ini, kita dapati sudah 2 tahun COVID ini, ya, study pun jadi, actually sudah jadi tak berkesan lah kita dapati, ya, sebab online, ya, pelajar biasanya tak masuk kan, ya, tak ikut. Okay, self-discipline tak ada. So, kita dapati, so, kita setkan, ya, okay. Syarat minimum untuk masuk ke universiti kepada 3A saja. Oh, kalau 3A, kita dapati, ya ini jadi tenaga pengaktifan yang lebih rendah lah kita kata. Syarat dia jadi lebih rendah. Dia jadi 3A. So, yang layak masuk itu secara tidak langsung. Yang layak masuk universiti adalah 18 orang. 18. So, yang 18 ini akan mai sini. Semakin banyak mai ke sini, ya, berada di aras hasil tindak balas ini, kita kata kadar tindak balasnya adalah tinggi. So, yang 18 orang ini kita adalah ibaratkannya sebagai frekuensi pelanggaran berkesan. So, dia bertambah. Ya, apabila kita rendahkan tenaga pengaktifan itu, tindak balas lebih banyak boleh berlaku. Ya, okay. So, inilah. So, kamu imagine ini, kamu akan faham dengan slide yang sebelum ini. Okay. Ini dia. Ada 2 jenis tau. Actually, gambar raja profil tenaga ini ada 2 jenis.
Sebab dia bergantung kepada jenis tindak balas. So you no need to worry lah. Cikgu hanya memperkenalkan saja. So yang gambar raja ini ya, gambar raja ini kita akan study lagi dalam bab 3 iaitu berkaitan dengan termokimia tingkatan 5 ya. Sebenarnya dia ada 2 jenis. Exothermic, dia membebaskan tenaga haba ke alam sekitar. Ya, kemudian tindak balas endothermic ini dia serap tenaga haba dari alam sekitar. So tak apa. Yang penting kamu nampak bahan tindak balas dan hasil tindak balasnya aras tenaganya bertentangan. Ini atas bawah, ini adalah bawah atas. You tak payah risau. Cikgu hanya ajar kamu bagaimana menentukan tenaga pengaktifan. Okey, tenaga pengaktifan sangat-sangat senang ya. Tolong catat di sini ya. Tenaga pengaktifan. Kita lihat dari, ingat ya. Kita lihat dari aras bahan tindak balas. Dia mesti dari aras tindak balas. Nah, ini dia. Ini. So, kalau ini lebih bawah pun tak apa. Kita mula dari sini. Sampai ke puncaknya. Sampai ke puncak itu. Ya, sampai ke sini. So, ini ialah tenaga pengaktifan untuk tindak balas endothermic. Actually, you boleh buka buku latihan atau buku rujukan ya. Ujian topikal itu. Ya, so you boleh buat. So, dapati you memang boleh kena pasti tenaga pengaktifan dengan betul. Kita lihat dari segi aras ini. Aras bahan tindak balas. Ya, aras tenaga. Ya, bahan tindak balas ke puncak sini. Ya, ini dia. Ini di bawah pun tak apa. Kita mula dari sini. Ya, mesti mula dari aras bahan tindak balas. Sampai ke puncak sini. Okey ya, ini sebagai nanti kita masuk ke bab 3, kita akan kaji dengan lebih detail lagi. Don't worry ya. So, before your SPM, kamu dapati kita akan gabungkan semua. Kita ada link, so dapati sebenarnya sukatannya tak begitu banyak. Sekarang you sini baca sikit, sana baca sikit, so dapati you pening kepala. Okay. Ini dia. Tengok. Tadi cikgu sebut menyediakan satu lintasan yang mempunyai tenaga pengaktifan yang lebih rendah itu. Tak payah tulis itu. Kamu guna ayat ini. Makin merendahkan tenaga pengaktifan. Kita semua pemeriksa. Kita faham. Ini maksud yang tadi cikgu jelaskan itu. Aras yang lebih rendah itu. Lebih ramai pelajar boleh masuk ke universiti itu. You just guna ayat ini. Makin merendahkan tenaga pengaktifan. Ya, so bila dia rendahkan, apa terjadi? Lebih banyak zarah-zarah bahan tindak balas dapat mencapai tenaga pengaktifan yang lebih rendah itu. Of course, untuk makin kita ada sedikit perbezaan ya. So, sebab dia kamu ada 2 ayat ini. And then, point 2 itu yang frekuensi pelanggaran itu memang buang. Memang buang. Kita akan terus jump to point 3 dan 4. Kita terus pergi ke pelanggaran berkesan. Ya, kita terus kepada 18 belajar yang dapat masuk ke universiti itu. So, dia actually sangat senang. You guna your cara. Kamu buat cara yang 4 poin ini. Dia sangat senang untuk you hafal. Ya, teori pelanggaran ya. So, selepas itu kamu lihat modul yang cikgu sediakan. Memang cikgu tunjuk how you going to answer in SPM. Sangat-sangat berguna ya. Yang cikgu bagi itu. Ini dia. Tadi cikgu ada cerita sedikit tentang mungkin ya. Okay. Mungkin dia diperlukan dalam kuantiti yang sedikit saja. And then dia khusus. Khusus maksudnya dia hanya berkesan dalam tindak balas itu saja.
Okay. Kemudian dia tidak mengubah kuantiti hasil tindak balas. Of course tadi cikgu sudah katakan, kalau you guna 2 gram, no. Cikgu kata, yes, 2 gram kan, you guna 2 gram, akhirnya you pun dapatkan 2 gram. Dia langsung tak melipatkan diri untuk menghasilkan bahan yang baru ataupun tambahkan hasil tindak balas. Tidak tahu, dia tak tambahkan. Cuma dia pendekkan masa saja. Dia pendekkan masa saja. Ya, dia tak tambahkan kuantiti ataupun menghasilkan jenis hasil yang berbeza. Ya, okey. Kemudian ini dia yang kita sudah study dalam bab 4, unsur-unsur peralihan. Ya, unsur peralihan ya biasanya adalah mungkin. Ya, mungkin ialah bahan yang boleh meningkatkan kadar sesuatu tindak balas. Tetapi sendiri tidak berubah secara kimia. Okay. Ini dia pun next lesson. Ya, sebab dalam SPM, tiap-tiap kali dia akan keluar 2 graf. 2 jenis graf. Dia gabung. Means the set 1 dan set 2. Nanti cikgu akan kaji dengan in detail lah. So, you dapati semua soalan SPM macam ni. Dia akan gabungkan 2 eksperimen dalam satu soalan. So, untuk graf macam ni, kamu ingat ya, semakin dia ke bahagian kiri ni, graf itu. Tak kisahlah. So, semakin ke sini, kadarnya adalah lebih tinggi. Kerana kalau you buat calculation, you lukiskan tangent, kamu cari kejerunannya, kamu dapati semakin ke atas ini, ke sebelah kiri ini, dia memang nilainya adalah lebih tinggi. Lebih tinggi maksudnya kadar adalah lebih tinggi. Cikgu buat kesimpulan pasal KSSM tadi. Ya, faktor ya, saya masukkan faktor. Okey, ingat ya, bila dia kaji faktor, dia satu soalan hanya ada satu faktor saja ya. Satu soalan, satu faktor. Kalau dia kaji keperkataan, ya, ini keperkataan. Maksudnya yang atas ini mesti yang lebih pekat, bawah ini adalah kurang pekat. Okey, kalau size, ini size. Ya, ini size. So, kalau size, yang atas ini mestilah saiz kecil, yang bawah ini mestilah saiz besar. Saiz, ya. Ini yang apa? Suhu kan? Suhu. Okey, contohnya. Ini kita dapati kalau 50 darjah Celsius, dia ada di sini. Ini 50. So, suhu bilik punya 28, kita akan tanda di bahagian bawah sini. Dia sentiasa tanya, dia tak akan tanya ini saiz, ini suhu. Tak. Dia mesti suhu dengan suhu. Ya. Saiz dengan saiz. Okey. Kalau ada mungkin lebih cepat tindak balas. Kadar lebih tinggi. So, ada mungkin di atas, tiada mungkin di bawah. Tiada mungkin di bawah. Ini dia. Kita akan kaji in detail and then semua soalan SPM mesti adalah ini. 2 graf. Okay? Ini dia. Okay, selepas kamu sudah tengok video ini, ya, kemudian bacalah daripada modul yang cikgu bagi daripada 64 sehingga 66. Okay. Kalau kamu boleh lengkapkan latihan ini dengan betul semua, maksudnya kamu dapat apa yang kamu study untuk 2 video ini, iaitu teori pelanggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu KSSM. Okay, itu saja. Terima kasih.